بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali kita bertemu untuk kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aitin hafizahullah taala, yang bertajuk Tuhfatul Marid, iaitu hadiah bagi orang yang sakit, yang kemudiannya diterjemahkan sebagai tahurun insya-Allah, menjadi pribadi yang tegar di tengah badai duka, yang memuatkan 7 bab, 7 perbahasan yang komprehensif, yang menjelaskan, yang memberikan panduan kepada kita kesemuanya, bagaimanakah kita berinteraksi, bagaimanakah kita bersikap ketika mana Allah Ta'ala uji kita dengan sakit, supaya kita dapat berjalan dengan aturan syariat. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali, iaitu masih pada bab yang kelima di bawah tajuk Tauhidkan hati hanya kepada Allah, dan kita berada pada bahagian yang ketiga, iaitu di bawah tajuk Optimislah terhadap kesembuhan. Ya, kalau bahasa Arabnya adalah Intazir al-farj, ya, iaitu ya, tunggulah ya kelapangan. Maknanya ya, pasti akan datang sesudah sakit itu adalah kesembuhan, insya-Allah. Itu adalah uruf, kebiasaan, kelazimannya begitu. Setelah seseorang itu melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan kesembuhan sesuai dengan aturan syariat, maka lambat laun Allah Ta'ala akan berikannya kesembuhan, atau Allah Ta'ala akan mengurangkan sakitnya, atau dengan sakitnya itu ya tak disembuhkan, namun nanti di negeri akhirat Allah akan berikan ganjaran, ya sebagaimana yang telah kita sebutkan pada bab yang pertama. Baik, muka surat 211, bahagian yang ketiga, optimislah terhadap kesembuhan. Maknanya yakinlah, ya, nantikan kesembuhan ya dengan penuh kesabaran, kerana janji Allah Ta'ala itu adalah pasti, ya, pasti ditepati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana telah disebutkan kaedah-kaedah di dalam bab ini. Iaitu sebelum itu kita telah diperjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW mengajar kita agar mempraktikkan ya doa-doa, juga zikir-zikir, ya, ruqyah dan seumpamanya, ya, kerana kembali kepada iaitu sabda Nabi SAW bahawa setiap penyakit pasti ada ubatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit melainkan Dia juga menurunkan penawarnya. Ya, dan setiap penyakit likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada penawarnya. Berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala di bawah tajuk ini, iaitu Intazir al-farja, ya, saudaraku yang sedang sakit, ya, ini adalah ya, peringatan, ya,
kepada orang-orang yang sakit. Ya, yang pertamanya, janganlah berputus asa dari kesembuhan. Ya, ini adalah peringatan yang sangat penting, sikap yang sangat penting bagi orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit. Jangan sekali-kali berputus asa dari kesembuhan. Walaupun sakit anda itu berpanjangan. Lama sekali Allah uji dia dengan sakit. Bukan sehari dua, bukan sebulan dua, tetapi barangkali bertahun-tahun. Walaupun dalam keadaan begitu, bahkan sakitnya itu menuju ke keadaan yang sangat parah, apapun jenis penyakit yang dihadapi, maka bersabarlah ya dalam menantikan kesembuhan. Kerana kelapangan pasti muncul setelah kesempitan, dan kesulitan selalu diiringi kemudahan. Jadi ini adalah mukadimah yang sangat penting di bawah tajuk ini, iaitu hal yang berkaitan bagaimana ya, kewajipan orang yang sakit bersikap. Jangan sekali-kali berputus asa, kerana berputus asa adalah sifat yang terlarang. Ya, sifat yang diperintahkan adalah berharap. Kerana Allah Ta'ala dia memenuhi pengharapan hamba-hambanya. Sebagaimana bab yang kedua, bahagian yang kedua, iaitu di bawah tajuk berbaik sangkalah kepada Allah. Ya, kerana Allah Ta'ala mengikut persangkaan hambanya. Jadi walaupun keadaan kita sakit itu sangat ekstrim, sangat parah, sehingga membawa kepada kematian seseorang, maka kunci yang pertama yang wajib ada adalah bersabarlah. Ya, bersabar terhadap ujian Allah. Dan kita telah sebut beberapa kisah. Bagaimana kisah seorang wanita yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit epilepsi. Ya, dia datang mengadu pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW ya, memberikannya dua pilihan. Dia minta pada Nabi SAW agar doakan kepada Allah ya, agar dia sembuh daripada penyakitnya itu. Lalu Nabi SAW menyebutkan, ya, engkau bersabar di atasnya, maka bagimu syurga, atau aku doakan untukmu ya, kepada Allah dan dia berikan kesembuhan. Lalu wanita itu memilih pilihan yang terbaik, pilihan yang tepat, pilihan yang ya, yang lebih bernilai daripada kesembuhan, yaitu bersabar. Dengan itu Allah berikan ganjaran syurga. Dia bersabar barangkali untuk tempoh masa yang panjang, mengikut uruf kebiasaan ya, umur manusia. Barangkali umurnya katakanlah 60 tahun. Dia ya, mengidap penyakit itu barangkali sejak daripada kecil lagi. Penyakit epilepsi ya, seperti sawan umpamanya, penyakit keturunan, boleh berlaku demikian. Lama ya, kerap diserang, dan bila kena penyakit itu hilang kewarasan. Bukan hilang kewarasan, berlaku di luar sedar, maka terdedah auratnya. Maka dia sangat khawatir tentang auratnya itu ya. Lalu dia memilih pilihan yang terbaik. Dia bersabar, dan dengannya dia meraih syurga. Dan yang lebih menakjubkan adalah wanita ini berkata pada Nabi SAW agar doakan kepada Allah agar ketika dia didatangi ya, serangan penyakit epilepsi itu, agar jangan terdedah auratnya. Sungguh mengagumkan ya, akhlak sahabiah radhiyallahu anha yang sepatutnya dicontohi oleh orang-orang yang sihat di kalangan muslimah. Lihat wanita di zaman sekarang ya, namanya Islam, keturunannya Islam, mengaku sebagai Muslim, tapi membuka auratnya dalam keadaan sihat. Apatah lagi kalau diuji dengan sakit, lagi terbuka auratnya. Ya, sungguh ini pengajaran yang sangat berfaedah. Jadi kesimpulan di sini adalah pentingnya bersabar walaupun sakit itu tidak kunjung tiba. Walau bagaimanapun Islam mengajar kita agar berharap agar disembuhkan. Ya, berharap kerana apa? Dengan itu menunjukkan ketergantungan kita yang bersangatan, menunjukkan tauhid kita yang benar, menunjukkan betapa kita ini fakir di sisi Allah, tidak memiliki apa-apa. Antumul fuqara, ya, kamu itu adalah fakir, Allah dia adalah maha kaya, al-ghani. Maka berharaplah kepadanya, berdoalah kepadanya. Walaupun di dunia kamu tak nampak hasil permohonan kamu, tapi Allah akan menghasilkan permohonan kamu di negeri akhirat, seperti wanita tadi, yaitu mendapat syurga seluas langit dan bumi. Jadi bersabarlah dalam menanti kesembuhan, kerana kelapangan pasti muncul setelah kesempitan, dan kesulitan selalu diiringi dengan kemudahan. Roda kehidupan begitu. Kita tak selama-lamanya senang. Ada masanya Allah akan tukar kesenangan menjadi kesulitan.
Kita tak selama-lamanya sehat, ada masanya nanti Allah akan tukar mengalami hari-hari yang sangat sulit, iaitu menjadi sakit dan seumpamanya. Ya. Betapa banyak orang yang diuji oleh Allah dengan kesenangan, melimpah ruah hartanya, kemudian tiba-tiba dia diuji dengan sakit sehingga habis hartanya, sanggup dia keluarkan semuanya demi untuk mendapat semula nikmat sihat. Sebab itulah nikmat sihat adalah nikmat yang sangat besar, modal yang paling utama bagi seorang hamba Allah. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal farah. Dua nikmat ni, dua modal utama yang Allah bagi pada kita, yang sering manusia terlalai, teralpa, tertipu daya dengannya. Take for granted. Nikmat ni banyak orang take for granted. Bila dia rasa nikmat itu sangat bernilai, bila dia diambil kembali. Contoh, sihat. Bila Allah tukar dengan sakit, baru dia merasa betapa bernilainya waktu sihat. Dua nikmat yang sering manusia tertipu, terpedaya, lalu diabaikan, diisi dengan perkara-perkara yang tidak mendekatkan, menguntungkannya di negeri akhirat, iaitu as-sihah, nikmat waktu sihat. Waktu sihat kebiasaannya di mana? Ketika usia muda, kuat, bertenaga, tapi dia habiskan masa di tempat-tempat yang dia tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kuat dia dalam bersukan, kuat dia dalam berjoging, kuat dalam dia bereksersis, kuat bagai-bagai, kuat aktiviti mendaki gunung bagai-bagai, tapi lemah dalam melangkahkan kaki pergi ke masjid ketika muazzin mengumandangkan azan. Tidak ada tenaga untuk dia menyelak helaian Al-Quran, padahal helaian Al-Quran itu tak berat semana, tak sampai 1 gram. Tak ada kemampuan untuk mengangkatnya, padahal dia sihat. Tak tergerak hatinya untuk membuka lembaran-lembaran buku-buku. Ya. Tak tergerak hatinya untuk mengeluarkan wang membeli buku-buku yang bermanfaat baginya. Tak tergerak lisannya untuk mengucapkan kalimah-kalimah yang mengingatkan dia kepada Allah. Padahal ringan sekali. Sehingga disebut oleh Nabi SAW, ya, kalimatani kalimatani khafifatani, ya, dua kalimah yang ringan di lisan, berat di timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sulit untuk satu hari, walaupun sekali dia nak mengucapkan ucapan itu. Ataupun ucapan-ucapan yang lain. Ya. Ataupun ucapan yang autopilot. Contoh, dia tersepak sesuatu, lalu dia mengatakan apa? Tersepak sesuatu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat kebesaran Allah, subhanallah. Ya. Allahu akbar, takjub. Sulit untuk dia mengeluarkan perkataan itu. Yang keluar apa? Tersepak batu, celaka batu. Ya. Orang naik kenderaan, ya, selepas musim hujan, dia lalu di lopak, kita berjalan di tepi. Termasuk dia dalam lopak ataupun dia melalui genangan air yang berada di atas jalan, terpercik ke mukanya, celaka punya driver. Ucapan itu yang dia keluarkan. Ya, sepatutnya apa ucapan yang dia keluarkan? Iaitu ingat pada Allah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullah. Ya. Itu musibah. Ya, maka dia lihat kenapa dia terkena air tadi. Dia berfikir, ya, pasti ada peringatan daripada Allah untuk diriku, untuk membersihkan bukan hanya physical appearance, tetapi hati yang kotor, yang sulit untuk mengingati Allah. Jadi hidup ini, sebab itu disebut hidup ini ibarat roda, dia berputar. Ya, dan itulah kaedah yang disebut dalam Quran, wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Panas Allah ganti dengan hujan. Kemarau Allah ganti dengan banjir. Allah jadikan semuanya di atas dunia ini berpasang-pasangan, silih berganti, saling lengkap melengkapi. Itulah menjadikan hidup kita ini berwarna-warni, penuh dengan keindahan, ya, penuh dengan juga, ya, perkara-perkara yang mendatangkan kedukaan dan kesedihan. Itulah namanya manusia. Ketika mana mereka hidup di dunia, itulah yang akan mereka alami. Dan mereka tak akan alami lagi perkara-perkara itu ketika mereka berada di negeri akhirat, di dalam syurga. Tak berlaku lagi perkara yang berpasangan itu, sedih, gembira, susah, senang. Kerana di syurga, gembira, senang, menikmati. Tidak ada lagi ujian daripada Allah Ta'ala. Tidak lagi ada ibadah ketika itu. Kerana hari itu adalah hari untuk menuai seluruh jerih payah dan susah payah kita untuk mentaati, berjalan di atas aturan Allah. Termasuk di atas aturan Allah yang wajib kita taati dan patuhi,
adalah bagaimana berinteraksi dengan sakit yang Allah uji kita ini. Baik. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu adalah kemudahan. Ada kemudahan. Katakanlah di dunia ini sepanjang usia kita sentiasa berada dalam kesusahan. Seorang mukmin tak pernah senang dia hidup di dunia. Kerana apa? Perkara yang pertama, dia tak pernah senang sebab dia diatur oleh Allah Ta'ala. Dia tidak bebas. Dia tidak seperti orang kafir, bebas, berleluasa melakukan apa saja. Kemungkaran demi kemungkaran, kemaksiatan demi kemaksiatan, kesyirikan demi kesyirikan. Tapi bagi seorang mukmin, mereka diikat dengan tauhid. Mereka diikat dengan perintah-perintah daripada Allah. Ada perintah, iaitu berbuat. Ada perintah untuk meninggalkan. Jangan melanggar larangan. Ya, dan pelbagai lagi perkara yang Allah aturkan untuk seorang hamba. Sebab itu dunia ini bagi seorang hamba adalah iaitu penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi siapa? Bagi orang mukmin. Ya, kalau pemahaman definisi dunia, penjara ni untuk orang jahat. Itu kesalahan kriminal. Memang betul. Tetapi Nabi SAW berikan perumpamaan ini untuk mukmin. Ketika mereka hidup di dunia, penjara. Penjara kenapa? Mereka tidak bebas. Ada aturan yang wajib mereka patuhi, iaitu aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, katalah sepanjang usia dia sulit dalam urusan agama, kena bermujahadah, ya, kena belajar bagaimana nak berwuduk dengan cara yang benar, kena belajar. Nak solat dengan benar, kena belajar. Nak kenal Allah, kena belajar. Pokoknya segala benda dia kena belajar. Dalam urusan agama wajib dia belajar sampai mati. Dalam urusan dunia pun dia bersusah payah belajar juga dia. Ya, pelajaran-pelajaran yang sangat payah. Tapi yang ajaibnya dalam urusan dunia, dia sanggup bersusah payah menghabiskan wang ringgit, tenaga, usia dan seumpamanya. Sampai ketua dia belajar. Sampai peringkat tertinggi, sampai peringkat PhD dan seumpamanya. Tak cukup dengan PhD satu, dia pergi PhD yang kedua. Dan begitulah seterusnya. Ya, betapa tamaknya manusia terhadap ilmu dunia. Tak salah. Yang salah dia tidak tamak haloba terhadap ilmu akhirat. Inilah yang banyak berlaku. Dia pakar dalam urusan dunia sampai ke angkasa lepas dia pakar. Planet-planet semua dia pakar. Kerana penghususannya di bidang itu. Tapi tentang Allah Ta'ala dia jahil sejahil-jahilnya. Maka sungguh ini di antara orang yang rugi. Baik, kembali. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira, wa anna an-nasra ma'as sabri, wa anna al-faraja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusra." Ketahuilah, sabar dalam menghadapi hal yang tidak kamu sukai itu mengandungi banyak kebaikan. Sabar dalam menghadapi sesuatu yang kita tak suka, itu banyak mengandungi kebaikan. Ya, yang kita tak suka apa? Ujian. Yang kita tak suka apa? Perintah Allah. Betapa banyak manusia yang tak suka perintah Allah, bukan dia berbuat, dia meninggalkan. Ini ujian. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih. Sebab itu ramai manusia meninggalkan perintah Allah sebab dia tak suka. Sebab sulit bagi dia. Kerana apa? Imannya. Imannya cacat, sakit. Allah perintahkan dia menutup aurat, maka dia langgar perintah Allah. Ya. Seorang wanita ketika sudah baligh, wajib dia menutup aurat. Ya, hanya menampakkan kedua mukanya dan kedua tapak tangannya. Ya, bahkan dia berbangga pula memperagakan dirinya. Bukan hanya dia mempamerkan auratnya, rambutnya, tangannya, kakinya, bagai-bagai. Bahkan dia menghiasi pula. Ya, tujuan untuk apa? Untuk mendapat pujian manusia. Untuk manusia tertarik kepadanya. Dan banyak lagi alasan-alasan yang mereka sanggup berhabis wang. Beli alat solid, kosmetik, macam-macam. Ya, merahkan bibirnya, birukan pipinya, hijaukan alis matanya. Ya, dan pelbagai fashion yang diperagakannya. Dan pelbagai bentuk aksesoris di badannya. Keluar ke rumah untuk apa? Untuk menarik perhatian manusia. Sungguh dia berada pada keadaan yang sangat membinasakan dirinya. Begitu juga seorang lelaki, ya, juga menghiasi dirinya. Ya.
Jangan ingat perempuan saja yang menghiasi diri, lelaki juga begitu juga. Memakai pakaian yang ketat-ketat, menampakkan anggota kubul dan dubul dia berbekas. Ya. Dan pelbagai lagi perhiasan yang ada pada dirinya. Padahal Islam memerintahkan kita agar memakai pakaian takwa. Contoh, ya. Sebenarnya perintah-perintah Allah ini kalau diukur dengan nafsu pasti tidak menyukainya. Tapi kalau diukur dengan keimanan, pasti dia akan berlomba-lomba untuk mentaati dan mematuhinya. Ya, kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis ini, kemenangan didahului oleh kesabaran. Sebab itu hidup di dunia ini, ya, sabar. Sebab itu banyak ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk bersabar. Cukup dengan ayat yang paling pendek di antara ayat yang pendek, Suratul As. Ya. Allah bersumpah demi masa. Sebab kita hidup dalam masa yang sangat pendek. 3 saja waktu kita yang Allah bagi. Pendek saja masa yang Allah bagi pada kita. Masa lalu, masa akan datang, masa sekarang. That duration, yeah, period of time divided in 3 stages, 3 categories. Kita itu saja berada dalam boundary itu. Masa telah berlalu, dah berlalu. Kalau umur sekarang 50 tahun dah berlalu. Macam mana pencapaian kita, prestasi kita? Does it achieve our KPI or not? Maka menangislah sebelum kita menangis di negeri akhirat. Menyesallah sekarang sebelum kita menyesal di negeri akhirat. Usia yang Allah bagi 50 tahun, 55 tahun, catatannya barangkali ya negatif. Sebab apa? Penuh dengan dosa-dosa dan maksiat. Sedikit sekali ya masa yang diperuntukkan khusus untuk berjalan menuju kepada Allah. Pergi mengaji ilmu tidak waktu muda. Ilmu akhirat bukan ilmu dunia. Ya. Mengaji Quran tak pernah habis. Bahkan tak pandai lagi baca Quran dah umur 50 tahun. Bahkan tak pernah juga walaupun dia pandai baca Quran, tak pernah dia melihat apa makna, apa yang dia baca. Ya, dan banyak lagi kewajipan-kewajipan yang terlalaikan. Jadi ya, Allah mengingatkan kita demi masa. Ya. Semua manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali illa 4 saja. Satu manusia, setiap orang ada 4 daripada dia beruntung. Hidup di dunia ni jangan jadi orang yang rugi. Rugi di dunia dari jurusan akhir dunia tidak ada masalah. Tapi kalau rugi dalam usaha akhirat bermasalah. Ya. Bermasalah di mana? Di negeri akhirat. 4 perkara ni wajib ada. Yang pertama beriman. Pintu masuk untuk beriman adalah dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Yang kedua adalah beramal soleh. Bagaimana nak beramal soleh kalau tidak dimulai dengan ilmu? Yang ketiga adalah ya, berpesan-pesan di atas kebenaran. Yang keempat, berpesan-pesan di atas kesabaran. Nampak tak? Ya. Sehingga Suratul As ini disyarahkan, dijadikan sebagai tema ya, dalam bab akidah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dengan kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. Sungguh kitab yang besar sekali manfaat, menjelaskan persiapan kita di dunia untuk menghadapi hari pertama di alam barzakh. Ya. Daripada Suratul As inilah ya dijelaskan tentang 4 kewajipan seorang muslim. Yaitu yang pertama, kewajipan dia di dunia al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu bil Islam wa adil bil adillah. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. I'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Wajib atas engkau, atas kita kesemuanya ini, semoga Allah merahmati engkau, untuk kita mengilmui, mempelajari 4 perkara. Al-ula iaitu al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Wajib dia ilmu syar'i, kenal Allah. Yang kedua, kenal Nabi SAW. Yang ketiga, kenal Islam dengan dalil-dalil. Ya, dalil apa tu? Quran dan hadis. Yang kedua adalah al-amalu bih. Beramal dengan 3 ilmu yang kamu kuasai tadi. Ya, jadi pintu masuk adalah ilmu. Tak mungkin seorang dapat melakukan amal soleh kalau dia tidak berilmu. Dan betapa banyak orang sekarang jahil, tidak menuntut ilmu akhirat. Ilmu kenal Allah dia tak kenal. Ilmu tentang Nabi SAW pun dia tak kenal. Ya, ilmu tentang agamanya Islam yang terdiri daripada Islam, iman dan ihsan dia tak belajar. Bagaimana dia akan melepasi? Pintu pertama sudah gagal.
Ya, pintu kedua adalah al-amalu bih, beramal dengannya. Berdasarkan ilmu daripada qala Allah wa qala Rasul. Sebab tu menuntut ilmu syar'i ini sampai mati pun tak selesai. Yang ketiga iaitu adalah apa dia? Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mengajak manusia kepadanya. Dakwahkan manusia dengan pelbagai cara yang sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki. Ajak mereka menuntut ilmu, ajak mereka beramal. Yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, bersabar di atas 3 perkara itu. Ini wajib. Ya, kalau kita huraikan tentang sabar, kita telah sebut sebelum ini, sabar itu ada pada 3 perkara. 1, sabar dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Nak melakukan ketaatan kepada Allah diperlukan kesabaran. Contoh menuntut ilmu perlu kesabaran tak? Tengok para ulama kita sejak kecil menuntut ilmu. Dia kecil lagi. Ada di antara mereka belasan tahun baru menuntut ilmu. Ada di antara mereka puluhan tahun baru menuntut ilmu. Ya. Contoh kita telah membicarakan tentang biografi siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia menuntut ilmu sejak daripada kecil. Habis usia dia. Dia tak berkesempatan langsung untuk dia menikmati zaman kanak-kanak. Kanak-kanak sekarang apa yang dia tak nikmati? Bahkan melampaui batasan dalam menikmati. Bahkan semua banyak perkara lara. Habis masa bersukan, main bola sana, main game sana, main handphone sana. Habis masa duduk di depan TV. Lepas satu-satu cerita, habis dia usia dia. Agama jahil. Mak ayah endorse, bagi kebenaran. Ya, berleluasa anak-anak itu. Ya, satu ahad bermain, satu ahad berjalan pergi pasar raya. Kecil lagi dah melepak kat pasar raya. Ya, petang-petang pergi taman, kayuh basikal lajak. Malam-malam, tengah malam orang tidur dia bangun, naik basikal lajak macam-macam. Ya, Masya Allah. Jadi tak heran, ya, generasi yang kita lihat adalah generasi yang sangat menakutkan. Tak kenal Allah. Ya, yang mereka kenal ada apa? Ya, kenikmatan, kealpaan dalam urusan dunia. Malam-malam lepak di simpang 3 jalan. Ya, nongkrong-nongkrong dan seumpamanya. Kecil-kecil lagi. Ya, umur belasan tahun dah pandai dah. Ya, melepak di kedai kopi dengan kawan-kawannya. Masya Allah. Waktu bila? Lepas waktu isyak. Padahal Nabi SAW perintahkan kita lepas waktu isyak, jika tidak ada urusan, tidur awal. Tapi banyak perkara ini dilanggar. Dan itulah di zamannya sekarang ini. Ya, Masya Allah. Bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Apatah lagi di zaman sekarang banyaknya maksiat di depan mata, di atas tapak tangan, ketika di keramaian, ketika bersendirian. Ya, semuanya boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, inilah kaitannya di sini, yaitu bersabar dengan takdir ketentuan Allah dalam kehidupan dunia. Allah uji kita dengan pelbagai, ya, up and down, silih berganti. Ya, seperti sakit, sihat, sihat, sakit. Jadi itulah dia hidup di dunia, aturannya seperti itu. Baik. Kemudian dari Abu Razin radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dhahika Rabbuna min qunuti abdihi wa qurbi ghiyari." Ya. Rabb kita tertawa terhadap keputusan hamba-Nya, jadi dalam menghadapi kesulitan padahal jalan keluarnya sudah dekat. Allah Ta'ala ketawa. Ya. Kemudian aku, yakni Abu Razin, bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah Rabb kita ketawa?" Ya. Beliau SAW menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, ya, kalau begitu kami tidak akan kehilangan kebaikan dari Rabb yang mempunyai sifat ketawa. Masya Allah. Ini kalau belajar sifat 20 tak jumpa sifat ni. Ni kan nak kata macam mana ni? Kalau tak belajar tentang kaedah-kaedah di dalam berinteraksi dengan ayat-ayat sifat menurut kaedah Al-Quran dan As-Sunnah yang berjalan di atas tarikhahnya Nabi SAW. Sebab itu wajib kita belajar tentang kaedah berinteraksi dengan Tauhid Al-Asma' was Sifat. Jadi sebagai seorang yang beriman, berdasarkan hadis ini, kita menetapkan bahawa Allah Ta'ala memiliki sifat ketawa. Dan sifat ketawa ini adalah sifat fi'liyah khabariyah, iaitu sifat atas masyiah Allah. Allah berkehendak, dia berbuat. Ya. Sebab itu mempelajari tentang tauhid yang berkaitan dengan asma' was sifat adalah kewajipan. Jadi
Ya, ada beberapa prinsip yang ini akan dipelajari secara terperinci ketika kita mempelajari tentang mukadimah kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran, yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas, ya, prinsip yang pertama, seluruh sifat-sifat Allah itu adalah ulia, maha tinggi. Sifat-sifat kesempurnaan dan pujian tidak mengandungi kekurangan daripada sudut apa pun. Allah maha sempurna. Ya. Yang kedua, ya, sifat-sifat Allah itu adalah terbagi menjadi dua, subutiyah dan salbiyah, yang ditetapkan dan yang dinafikan. Jadi sifat ini adalah sifat subutiyah, Allah tetapkan, iaitu Allah ketahui. Ya. Jadi ya, kita menetapkan, ya, tanpa membagaimanakan, laisa kamislihi syai'un. Itu secara ringkas. Adapun perincian itu bab yang dibincangkan dalam perkara tadi. Baik, kembali. Jadi Allah ketahui kepada hamba-Nya. Ya. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, yushrifu alaikum azilina mushfikin fayazallu yadhaku qad alima anna ghiyarakum ila qurb. Allah Ta'ala selalu mengawasi kamu yang sedang berada dalam kesusahan, lagi ketakutan, dan dia terus tertawa kerana mengetahui bahawa jalan keluar bagi kamu sudah sangat dekat. Ya, Allah bergembira, Allah ketawa dengan keadaan hamba-Nya. Ya, Masya Allah. Maka kita tetapkan sifat Allah ini, kita imani saja tanpa bertanya kaifiah bagaimana. Dan ini adalah di antara ilmu yang tak dipelajari oleh anak-anak kita di sekolah sampai ke universiti. Ya, khususnya kalau dia ambil pelajaran dunia. Maka ini satu perkara yang sangat malang. Ya, betapa wajibnya ilmu ma'rifatullah ini diajar kepada anak-anak. Ya, semoga Allah memanjangkan usia kita. Selesai kita mempelajari Tuhfatul Marid ini, kita akan mempelajari itu tauhid al-asma' was sifat, kerana dia adalah ilmu yang paling urgent, paling agung. Apa tidaknya? Kerana kemuliaan sesuatu ilmu itu, dia dinilai dengan ilmu yang dibicarakan itu. Ilmu yang kita akan bicarakan itu adalah berkaitan dengan Allah Ta'ala, Rabb yang kita ibadahi. Ya, maka wajib kita mengenali Rabb yang kita ibadahi itu, nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka dengan itu akan mendatangkan, ya, kecintaan, ya, pengharapan, ya, ketakutan dan pelbagai sifat seorang hamba terhadap Rabb-Nya yang menunjukkan dia sangat berhajat dan bergantung kepada Rabb-Nya, dan dia menikmati ibadahnya kepada Allah kerana dia tahu Rabb itu adalah Rabb yang menurunkan rahmat kepadanya yang tak terhitung banyaknya, Rabb yang maha memberi, Al-Wahhab, dan pelbagai lagi. Masya Allah. Baik, jadi ini adalah bab yang penjelasan bahagian yang penting, iaitu, ya, optimislah terhadap kesembuhan, kerana setiap penyakit pasti ada ubatnya. Ya. Dan betapa banyak bukti-bukti di lapangan yang menunjukkan sesudah kesulitan pasti ada kesenangan. Apa bukti yang paling utama? Yaitu sirahnya para anbiya. Lihat para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu golongan, kelompok yang paling berat sekali ujian. Ya, yang paling berat sekali ujian siapa? Para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Sebab itu para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam menunjukkan contoh teladan kesabaran tahap tertinggi. Tidak ada taranya. Ya, dengan itulah kita berjalan sebagaimana mereka berjalan semampu kita. Ya, sebab itu mempelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya adalah satu kewajipan. Karena dengan itu kita mengetahui bagaimana kita berhadapan dengan ujian yang Allah timpakan. Ya, cuba kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Taala bermula dengan dirinya sendiri. Ya, secara bersendirian, berdiri tegak. Ya, mengikrarkan kalimat tauhid, ya, kepada kaum kafir musyrikin. Ya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan kalimah ini, la ilaha illallah, niscaya kamu akan beruntung. Ya. Satu kalimah yang bertentangan 180 darjah dengan apa yang dilakukan, yang diamalkan oleh kaumnya ketika itu. Dan mulai saat itulah Nabi SAW mendapat penentangan demi penentangan,
Ya, sehingga betapa beratnya ujian dan ya dugaan yang dihadapi itu ya terkalahkan dengan kesabaran Nabi SAW dan para sahabat. Kita diuji sedikit, tak sebanding dengan ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ingat, bila kita diuji, ingat kepada ujian terhadap Nabi SAW dan para sahabat, sebagaimana yang telah kita jelaskan, iaitu pada bab yang pertama, bahagian keempat, ujian orang mukmin setara dengan kadar keimanannya. Jadi makin berat, makin kuat ujian Allah Ta'ala pada kita, menunjukkan iman kita diangkat darjat yang tinggi. Maka itu merupakan satu bentuk nikmat dan anugerah Allah kepada kita. Tapi dengan syarat berjalan sesuai dengan aturan. Ya. Sebab itu hadis-hadis Nabi SAW akan mendatangkan motivasi, yang akan menguatkan semangat dan meneguhkan ya, istiqomah kita di atas ya, kesabaran dan berjalan dengan penuh keredaan terhadap apa saja ujian, sebagaimana yang dilalui oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsalu. Ya. Para nabi yang paling berat ujian, kemudian golongan yang lebih rendah daripada mereka, kemudian golongan yang lebih rendah daripada mereka. Ingat kaedah dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini kaedah kukuh, kaedah pokok. Adakah kamu menyangka akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji, dengan berkata, aku telah beriman ya Allah, sedangkan kamu belum diuji? Jadi telah berlalu kaum yang datang sebelum, dia diuji dengan sampai ada di antara mereka yang digergaji, kepala mereka dibelah dua. Cuma lihat kisah Ashabul Ukhdud, seorang anak kecil, pemuda, yang menakjubkan kisahnya, ya, mengorbankan dirinya untuk ya, mendapat hidayah kepada orang kaumnya itu, sehingga dia dihumbankan ke dalam api yang dibakar, ya, iaitu satu kawah yang dinyalakan api, dihumbankan seluruh orang yang beriman ke dalamnya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dihumbankan ke dalam api oleh Namrud, dan Nabi Ibrahim alaihissalam Allah selamatkan dengan mengucapkan hasbunallah. Ya. Jadi kita boleh kaitkan semua yang kita pelajari ini, dia saling kait mengait, dan dengan itu akan terjadilah jalinan sebagai penampat, benteng, perisai dalam kita berurusan dengan apa saja ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kisah kita boleh lihat, kisah Nabi Nuh alaihissalam, kesabaran yang sangat luar biasa, tidak ada gantinya, tidak ada bandingannya. Berhadapan dengan kaumnya selama 950 tahun siang malam berdakwah. 950 tahun. Ya, berkali-kali ganda panjang umurnya dengan umat Nabi SAW. Ya. Yang mengikutnya sedikit, yang naik di atas kapalnya saja. Ya. Tapi Nabi Nuh AS tak pernah berputus asa. Never give up. Turn setback to turn back. No excuse. Ya. Mission, just proceed. Hasilnya kembali kepada Allah. Ya. Kerja kita adalah menyampaikan. Adapun kejayaan, itu bukan urusan kita. Ya. Sebab hidayah itu adalah milik Allah. Hidayatul taufik adalah milik Allah. Hidayah milik kita adalah hidayatul bayan wal irsyad, memberikan penjelasan dan petunjuk. Ya. Ini adalah taat, ini adalah maksiat. Ini tauhid, ini syirik. Ini sunnah, ini bid'ah. Itu tugas kita, menjelaskan. Adapun nak diterima oleh hatinya, maka itu di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu wajib kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami hidayah, iaitu hidayah berjalan di atas ya jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab khususnya di zaman sekarang banyaknya jalan-jalan yang tidak berjalan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang selamat berdasarkan ilmu kita yang sedikit, kemuncaknya berdoa kepada Allah, minta hidayah. Ya. Hidayah di atas kebenaran, hidayah di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang wajib kita minta kepada Allah. Baik. Jadi banyak peristiwa secara ringkas kita boleh lihat ya tentang sirahnya atau ya kisah tentang para anbiya alaihi wassalatu wassalam, penuh dan syarat dengan pelajaran yang sangat berguna bagaimana mereka bersabar.
Ya, contoh kita dah sebut tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, 18 tahun diuji oleh Allah Taala dengan sakit. Ya. Rujuklah tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, ya, seperti dalam surah, ya, surah Al-Anbiya ayat 83 hingga 84. Sebab tu di rumah kita hendaklah ada buku yang menjelaskan tentang kisah para anbiya. Dan buku pula jangan asal beli. Beli buku yang autentik, yang muktabar. Ya, buku yang ditulis oleh pengarang yang kita kenali, disertai dengan nota kaki, dengan tahqiqnya sekali. Ya. Hadisnya, ya, diriwayatkan oleh siapa, kedudukannya bagaimana, cerita-cerita yang diriwayatkan di dalamnya adalah cerita yang sahih. Jangan asal beli. Ini pun satu kaedah yang penting yang perlu diikuti oleh orang-orang yang membeli buku atau kitab. Jika tidak mengetahuinya, tanyalah kepada orang yang arif sebelum membeli buku. Jangan asal beli. Sebab banyak buku-buku di zaman sekarang, buku-buku yang membinasakan, banyak racun di dalamnya. Ya, sedikit penawarnya, bercampur aduk, maka teliti. Ini pesan para ulama yang mengingatkan kita tentang hal tersebut. Ya, begitu juga pelajari tentang kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesabaran mereka diuji dalam urusan dunia, kesulitan, kefakiran, kemiskinan, kesakitan. Ya, kemudian dalam urusan agama sudah tentu, ya, lebih berat lagi mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah perkara yang sangat penting, iaitu yakinilah bahawa, ya, berharaplah kepada Allah agar dikurniakan kesembuhan. Ya, jika tidak sembuh, ya, dari segi penyakit yang kita hadapi, maka yang paling aula di situ Allah berikan kita kesembuhan daripada penyakit hati, iaitu Allah kurniakan kesabaran, redha, ya, dan berjalan di atas aturan syariat. Baik, itu adalah, ya, peringatan ataupun penjelasan daripada Syekh Hafizahullah Ta'ala pada bahagian ketiga untuk menanamkan, yaitu tentang satu prinsip yang berkaitan dengan penyakit yang dihidapi, yaitu nantikanlah kesembuhan. Haraplah kesembuhan daripada Allah. Sebab berharap kepada Allah itu merupakan bentuk tawakal, bentuk tauhid yang murni. Ya, dia telah melakukan tahqiq tauhid yang sebenarnya kepada Allah. Baik, sekarang kita masuk bahagian yang keempat, iaitu jangan datangi dukun atau paranormal. Jangan datangi dukun, bomoh, tukang sihir, paranormal. Ya, paranormal ini adalah orang-orang yang sentiasa disibukkan dengan perkara-perkara mistik kononnya, menghabiskan masa dalam perkara-perkara yang tidak ada faedah baginya. Ya, apatah di zaman sekarang, di video kan dimasuk dalam siaran TV lagi. Ya, ini sungguh perkara-perkara yang berlawanan dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, secara ringkasnya di dalam bab ini nak menegaskan tentang perkara yang wajib kita jaga, iaitu tauhid. Jangan terbatal tauhid kita itu menyebabkan kita kufur kepada Allah, melakukan kesyirikan. Iaitu salah satu jalannya, jangan sekali-kali mendatangi dukun, ya, bomoh, tukang sihir, paranormal. Yang mereka semuanya ini, kaedah perawatan yang mereka pakai adalah dengan menggunakan khidmat jin dan syaitan. Ya, apa ciri khas mereka? Mereka melakukan perkara-perkara yang mencari adat. Dari sudut perubatan, sama ada perubatan tradisional ataupun perubatan kedokteran moden, ya, tak tersembuhkan dengan kemahiran dan kepakaran mereka. Tapi bila pergi kepada bomoh itu serta-merta sembuh. Contoh, ya, bomoh tu scan, ya, dengan tangan dia je. Dia letak tempat sakit tu serta-merta sembuh. Ambil air, ya, ada sakit mata, katarak ni, ya, doktor kata tak boleh buat apa dah ni, urat-urat dah tak berfungsi, tak boleh dah, nak kendur, nak tegar, tak boleh dah. Dia ambil air, dia letak kat mata, dia baca apa tak tahu, letak situ, tengok-tengok berkeladak dalam cawan dia. Dia mengatakan dia telah memindahkan katarak mata si pesakit itu ke dalam airnya, maka nampak berkeladak. Ini kan perkara yang mencari adat ni. Dan dia diulang-ulang. Setiap kali pasien datang semua, dia boleh buat benda yang sama. Ini tanda. Tanda menggunakan khidmat jin atau syaitan. Walaupun dia tak sedari. Dan biasanya ilmu seperti itu adalah ilmu yang diwarisi. Tanda-tanda dia bersahabat dengan jin atau syaitan adalah ilmu itu boleh diwarisi. Padahal ilmu dia tak boleh diwarisi. Kaedah dia, ilmu wajib dipelajari. Bagaimana dia warisi? Mula-mula datuk dia, moyang dia dulu. Moyang dia dapat menerusi mimpi. Ada lelaki berjubah, soleh penampilannya.
Ajarkan dia tentang ilmu itu. Kemudian sebelum dia mati, syaratnya dia mesti memindahkan ilmu itu kepada di kalangan ahli keluarga dia yang ada hubungan nasab dengan dia. Maka dia pun lantik salah seorang anak dia. Dapat kat kawan tu pula. Ya, anaknya pula beramal, bila dah penghujung usia, dia pula kena cari pengganti. Anak dia lagi, dan begitulah seterusnya. Ini tanda dia. Tanda yang paling senang. Bagaimana nak memutuskan rantaian tu? Maka dia berbarok daripada kaedah itu. Ya, walaupun dia akan diuji dengan pelbagai kesakitan dan sebagainya. Ini penting. Ini berlaku kepada bomoh biasanya. Dukun. Ilmu special. Kalau orang tua-tua dulu macam-macam spesialisasi yang mereka ada di kampung. Betul kan? Ada orang bomoh. Bukan hanya lelaki, perempuan pun ada. Ada bomoh perempuan pakar dia. Mana-mana anak lelaki yang mengadagi angin pada telur kemaluan tu budak-budak tu kan. Dia pakai apa? Pasang kan? Angin pasang. Bawa pada dia, dia pegang saja. Dia ambil telur, dia sentuh saja, terus hidup. Ya. Ada guna kaedah telur. Dibuat alin atas badan. Atas telur. Ya. Kemudian demam panas. Ambil telur daripada kepala sampai ke kaki. Tiba-tiba dia pecahkan telur tu, keluar batu cincin. Ini memang tengok sendiri. Ni waktu kecil dulu macam-macam pengalaman tengok orang berubat cara kampung. Ya. Bahkan kita boleh lihat akibatnya. Ya, anak tu diubat dengan cara dia, tiba-tiba anak tu malam-malam meracau. Setiap tepat waktu sekian-sekian dia akan meracau. Itu tanda jin berpindah. Ya, kepada anak kecil itu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang-orang kampung di zaman dulu. Barangkali mereka tidak mengetahui tentang perkara itu. Kerana jauhnya agama daripada mereka. Macam-macam pawang ada, luar biasa. Perkara magic lah istilahnya. Ya. Jadi ini di antara tanda. Sebab itu Nabi SAW melarang untuk bertemu dengan mereka. Kerana apa? Bila mereka bersyarikat dengan jin atau syaitan, di antara peraturannya mesti ikut syarat dia. Contoh, ada orang mendapat ilmunya, contoh dia dapat ilmu mengurut daripada mimpi. Ya. Kemudian dalam mimpinya diajarkan. Diajar tu tak apa, secara fizikal. Ya, buat exercise begini-begini, gerak badan begitu, itu tidak ada masalah. Tapi kemudian dia akan bagi satu mentera. Bila kamu urut ni nanti kamu baca. Ya. Tapi yang menariknya di situ ada tipu daya syaitan. Hujungnya setelah dia membaca mentera itu dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengok bijak tak syaitan ini nak menipu manusia. Tapi awalnya mentera itu kadang-kadang tak dipahami apa maksud mentera itu. Kalau kita buka buku-buku sejarah tentang ilmu perubatan dunia Melayu, banyak kita jumpa dalam kitab-kitab lama, jauh lama. Ya, semua ungkapan mentera-mentera. Ya. Ingat saya mentera tu tapi tak payah sebut lah. Ya, tak boleh nanti orang baca. Dan dia berjarak. Ya. Kemudian dia mengurut tu dengan membaca itu. Kemudian nanti akan ada syarat. Kalau nak sembuh, nanti kalau dah sembuh sebagai pengeras, dia panggil pengeras. Pengeras pun kadang tak masuk akal. Apa kaitan pengeras itu dengan kesembuhan? Nampak? Kadang-kadang dia minta jarum sebagai pengeras. Kadang-kadang dia minta duit shilling, 1 sen, 3 sen. Bukan minta duit RM50, 1 sen, 3 sen. Kemudian, ada juga yang meminta ayam. Ya. Ada kaedah ayam apa saja, jantan, betina, kecil, besar, tak kisah. Ada pula ayam khusus. Ayam putih saja, ayam hitam saja. Kemudian ayam itu, bila dapat padanya, dia tak boleh bela ayam tu. Dia kena bagi pula pada orang. Sebab, kalau dia bela ayam itu, kebiasaannya ayam tu tak panjang umur. Itu yang pertama. Atau jika orang yang berubat dengannya tidak memberikan pengeras itu, nanti dia tu yang mengubat itu akan jatuh sakit. Kerana apa? Kaedahnya sakit itu seolah-olah dia dipindahkan kepada pengerasnya itu. Nampak tak? Ini banyak berlaku di kalangan bomoh-bomoh, dukun-dukun di kalangan orang Melayu. Dan camkanlah itu pasti ada buat perjanjian. Perjanjian dia mudah je. Tadi tak ekstrim. Kamu amalkan saja mentera itu. Dan ikut saja aturan. Ada setengah-setengahnya, khususnya ahli sihir, dia kena buat upacara-upacara tertentu, pada hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu, pada waktu-waktu tertentu. Bahkan yang lebih parah, tukang sihir ini melakukan perkara yang menyebabkan murtad dia serta-merta. Contoh kalau kita belajar tentang ilmu ruqyah, tentang tukang sihir, di antaranya adalah seperti contoh, iaitu dia ayat-ayat Al-Quran itu dipijak.
Atau ayat Quran itu dibacakan di dalam tandas. Atau ayat Quran itu ya ditumpahkan darah ke atasnya. Dan banyak lagi. Ini kalau kita buka kitab-kitab berkaitan dengan sihir, kita akan banyak lihat. Ya, tapi orang yang beramal dengan sihir itu adalah orang Islam. Maka sebab itu Nabi SAW melarang keras. Jangan sekali-kali pergi kepada kelompok mereka ini. Dukun, bomoh, tukang sihir, paranormal. Orang bijak, orang arif. Contoh dia tahu. Ya. Ramalan. Dia tukang ramal. Macam contoh dia datang. Padahal bohong aja dia. Aku tengok badan kamu ni, scan. Banyak jin ni, ada 1000 jin. Ni tak lain tak bukan ni. Orang yang paling dekat dengan kamu ni. Ya. Jiran selang 2 rumah yang daripada kamu. Belah kiri. Memang betul lah tuan. Saya bergaduh dia sebulan dah tak tunggu. Dapat lah. Macam mana dia dapat maklumat tu? Sama ada dia sendiri yang menipu, atau dia dapat pemberitaan daripada jin dia. Kan setiap kita ada kahin jin. Dan dia ada peliharaan jin. Dulu kan orang Melayu terkenal, ada toyol lah, macam-macam. Ya. Dulu ya terkenal kalau kita baca buku lama, ya, orang lelaki ni tak kuat pergi berkebun. Dia ada belaan dia. Dia pergi kebun, tapi dia tak serupa dengan dia sebiji pergi kebun. Sebab tu ada kisah-kisah bila dia mati, tengok-tengok ada suami dia pulang. Bukan suami dia, bukan roh dia, syaitan, jin yang menjadi kembar dia setelah dia memenuhi syarat-syarat itu. Masya Allah. Ya. Sebab dulu ya, itulah dia di antara perkara yang menjadi. Sebab tu di kalangan orang Melayu itu terkenal ilmu silat bagai-bagai, kena bertapa, kebal dan sebagainya. Ini semuanya tak lain dan tak bukan bersahabat dengan jin atau syaitan dengan syarat-syarat tertentu, dengan membaca mentera-mentera tertentu, dengan ucara-ucara tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu. Cuba lihat apa kata Nabi SAW. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Barang siapa mendatangi peramal, ya, yang mengaku mengetahui hal yang gaib, kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Dukun tu dia mengaku dia tahu. Ya. Ini banyak dulu waktu kecil-kecil, macam-macam tengok bomoh macam-macam. Bomoh boleh cakap siam lah. Melayu dia. Ya. Pasal kebin ajak lagi dia berubah. Suara pun berubah, cakap pun berubah. Tak payah masuk kelas bahasa. Boleh bercakap bahasa Thailand. Boleh sebut benda tu kat mana. Memang betul. Bila dikorek di bawah tangga ada benda apa yang dia sebut. Macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu? Kemudian ketika dia berlaku tu, dia pun tak sedar apa dia buat. Dia tu jin dah masuk dalam badan dia. Ya. Jadi dalam Quran Allah ingatkan ada satu surah, surah Al-Jin. Jin menjadi sesat, manusia menjadi sesat sebab saling bergantung di antara satu sama lain. Akhirnya merasa bangga. Jin rasa bangga, manusia pun takut pada jin. Orang tua dulu tengok ajar-ajaran yang sesat. Betul kan? Bila masuk hutan nak lalu, nak kencing apa, minta izin tok nenek, cucu nak lalu. Padahal Nabi SAW ajar apa? Masuk hutan, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kalau nak buang air, a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Itu yang dia ajar. Ya, sebab mudah-mudahan Allah mengampuni nenek moyang kita disebabkan keterbatasan ilmu. Ya. Sebab itulah Nabi SAW ingatkan kita. Sebab itu wajib menuntut ilmu. Perkara itu berlaku tak sama berlaku lagi. Banyak lagi orang yang memiliki pemahaman seperti itu. Ya, percaya kepada bomoh, dukun, bagai-bagai. Ya. Demi untuk mendapat kesembuhan. Mereka kata apa salahnya? Ini adalah usaha, ikhtiar je. Kita ikhtiar. Kita bukan bergantung pada tok bomoh tu. Kita nak sembuh sakit. Nanti nak sembuh sakit mesti ikut aturan. Aturan apa? Syariat. Bukan aturan nakal kamu. Ya, sebab tu Nabi SAW sebut Ar-Rafan. Ar-Rafan ni orang yang pengetahuan, tahu. Ya, bomoh dukun termasuklah dalam ni Ar-Rafan ni. Au kahinan adalah hadis yang lain. Hadis lain yang ada sini. Tengok ni. Datang jumpa saja. Baru datang jumpa, dah Allah tak terima solatnya selama 40 hari. Apa maknanya? Tak diterima amalnya. Pahala tak dapat. Padahal kita, apa saja kerja buat kita yang berkaitan dengan ibadah, Allah bagi kita pahala. Menunjukkan apa? Allah murka. Allah tak bagi. Macam kita lah, bekerja 40 hari kerja, 30 hari lah sebulan. Kerja siang malam sampai hujung bulan tak dapat gaji. Suka tak? Tak suka, betul kan? Buat letih badan aja. Ini apatah lagi yang berkaitan dengan akhirat.
Ya. Padahal ibadah solat itu adalah ibadah yang akan mula-mula dihisap oleh Allah di negeri akhirat. Baik solat, baik semuanya. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun, bomok atau peraman, tukang sihir, ya, lalu membenarkan apa yang disampaikan olehnya, maka sungguh dia telah kafir terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Keluar daripada agama. Kafir dia. Sebab apa? Mempercayai dukun. Ya, bergantung kepada dukun. Dukun tu dah ada sesat. Ya. Ini kalau datang, ya, datang dan membenarkan. Tadi datang saja. Ni datang membenarkan, bukan setakat membenarkan, terima pula consultation dia tu. Jadi dia sebagai konsultan, dapat advice, balik disuruh buat apa, semua kita buat. Lagi parah, bertimpa-timpa. Jadi jangan sekali-kali mendatangi dukun bomok. Sebab banyak orang diuji ni, ya, bahkan mereka tu adalah ahli solat, ahli masjid. Bahkan ada di antara mereka tu ustaz, tapi ustaz bukan dalil kebenaran. Ya, dalil kebenaran itu sejauh mana dia menetapi perintah Allah. Tauhid dia jaga, tak melanggarinya. Dia sayang tauhid dia lebih daripada sakit dia. Banyak orang tak tahan sakit, sanggup pergi, ya, jauh, merentasi negeri demi untuk mendapat kesembuhan, tapi dengan cara yang membatalkan keislaman dia, membatalkan keimanan dia. Apa guna? Sebab itu hadis yang menjelaskan tentang wanita tadi, yang Nabi SAW bagi pilihan dia pilih yang sabar walaupun dia sakit. Biar kita sakit, tapi dalam keadaan bersih, murni, soheh, terjaga tauhid kita. Lebih baik daripada sihat, sembuh, tapi telah terbatal, hilang, terbang iman. Seperti anak panah yang keluar daripada busurnya. Apa faedah? Ingat. Sebab itu penting ada ilmu ini. Sebab itu penting ada i'tiqad ini. Jaga sungguh-sungguh. Ya, semoga Allah berikan kita kesungguhan, istiqamah, teguh di atas tauhid. Ada orang diuji gagal di sudut ini. Ramai. Ya, cuba lihat. Nabi SAW bagi peringatan keras ni. Barang siapa mendatangi dukun atau peramal yang seperti itu, ya, ini dukun bomoh ni yang sinonim dengan tadi, praktik-praktik yang membawa kepada kesyirikan. Ya. Kalau bomoh tu dia guna kaedah fizikal, tak ada guna mentera, berdasarkan pengalaman, eksperimen dia, herba tu, herba ni, urut sana, urut sini. Itu tak ada masalah. Ni masuk dengan perjanjian dengan syaitan dan jin. Ya, di antara ciri khas dia, contoh, perubatan dia menggunakan kemenyan, asap. Asap tu apa? Panggil syaitan, panggil jin. Kemudian dia menurun. Kemudian dia mencari adat. Ya, mencari adat itu adalah istidraj. Sihir, dia boleh buat sesuatu. Dia boleh mendatangkan sesuatu. Nampak? Ini adalah perkara yang sangat jelas. Macam tadi lah, mata tu boleh sembuh dengan air kosong aja. Tengok peribadinya bukan ahli masjid. Penampilan pun nampak ahli masjid. Pakai seluar pendek lagi. Rumah tengok situasi, menggerunkan. Macam-macam benda ada. Tongkat itu, keris itu, bilah ini, semua ada. Itu sahih. Kain kuning ada. Macam-macam. Ini tanda dia, tanda paling mudah. Perubatan Nabi SAW, perubatan Islam, senang. Ya. Baca Quran, baca hadis, baca zikir dan sebagainya. Di samping kaedah perubatan yang telah terbukti. Sama ada dari jurusan kedoktoran, perubatan moden atau perubatan tradisional berdasarkan pengalaman, tajribah, regi herba dan sebagainya. Juga diet dan sebagainya, permakanan dan seumpamanya. Tapi bila melibatkan perkara gaib, syaitan, jin dengan perkara yang mencari adat, maka sungguh dia telah membawa kepada maksud hadis ini. Maka hendaklah kita takut. Sabar. Allah uji kita dengan sakit, sabar. Jangan sampai, sebab ketika diuji dengan sakit itu saat yang paling berisiko tinggi. Bila-bila masa saja nyawa akan melayang. Allah ambil nyawa ketika itu. Tapi dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah, apa guna? Apa guna? Sebab itu pentingnya perkara ini. Pentingnya kesabaran. Pentingnya istiqamah di atas tauhid. Tak lain dan tak bukan yang akan menyelamatkan itu apa? Ilmu yang sahih. Ya, kasihan banyak orang yang terjerumus dalam perkara ini. Zikir kuat dia, menunjukkan sesuatu yang tidak kena dengan amalan dia. Kerana apa? Sebab itu Allah uji dia dengan sakit, sehingga dia melangkaui batasan. Ya. Padahal bersabar itu lebih baik. Ya. Bersabar, maka Allah berikan dia syurga seluas langit dan bumi, daripada dia membatalkan keimanannya dengan
kesembuhannya sementara. Mati juga akhirnya. Betul kan? Ya, Masya Allah. Kemudian dalam hadis lain disebut lagi, man ata arrafan aw sahiran aw kahinan fasa'alahu fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi peramal, tukang sihir atau dukun lalu mempercayainya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi SAW melarang mengkafir mereka itu. Maka barang siapa yang bersekutu dengan mereka, bergabung dengan mereka, tunduk taat terhadap perintah mereka, terima apa yang mereka perintahkan, maka dia kafir, keluar daripada agama. Kewajipan dia apa? Bertaubat segera kepada Allah. Jangan sekali-kali, dalam situasi macam mana pun, jangan sekali-kali pergi kepada orang ini. Ya. Banyak kadang kita lihat sedih. Ya, sebab apa puncanya? Sebab tidak memiliki ilmu yang sahih. Ahli masjid. Ya, walaupun kita ahli masjid, tapi kalau akidahnya rosak, apa faedah? Kita sembuh, apa faedah? Sembuh zahir tapi sakit batinnya, rosak batinnya, apa faedah? Iman telah terbang daripada dirinya. Ini sungguh satu musibah yang sungguh membinasakan. Jadi bab ini secara ringkas dijelaskan, maka jangan sekali-kali kita hilang kesabaran sehingga melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabarlah. Lihat Nabi SAW disihir oleh Yahudi itu, Labid itu. Nabi SAW wafat dalam keadaan demam panasnya yang sangat panas, 2 kali ganda daripada orang biasa. Nabi SAW bersabar. Kaedah apa yang Nabi SAW pakai? Ru'yah syariah. Minta, mula-mula Nabi SAW meru'yah dirinya sendiri, kemudian meminta isterinya Aisyah radhiyallahu anha meru'yah dirinya. Padahal boleh saja Nabi SAW minta, ya Allah sembuhkan segera sakit aku. Boleh tak? Boleh, sebab doa Nabi SAW sangat mustajab. Tapi Nabi SAW nak mengajar kita umatnya bersabar, bertahan, kukuh di atas akidah, baik sangka dengan Allah, mengharapkan pengampunan Allah, untuk mendapat keredaan Allah, menunjukkan kita reda dengan ujian. Allah akan ganti kita nanti di negeri akhirat. Bersabar, bersusah sekejap saja di dunia, tapi akan beruntung selama-lamanya di negeri akhirat, iaitu syurga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Sungguh ini adalah perkara yang sangat besar. Maka berjalanlah sebagaimana Rasulullah SAW berjalan. Kerana Rasulullah SAW adalah panutan kita, teladan kita, penuah kita. Dan Nabi SAW memperingatkan kita tentang perkara ini. Jangan sekali-kali mendatangi peramal, tukang sihir, dukun, bomoh dan seumpamanya. Yang di antara ciri khas mereka adalah mengetahui perkara ghaib. Padahal perkara ghaib hanyalah Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Dari mana mereka dapat perkara ghaib itu? Daripada syaitan, daripada jin. Itu pun belum betul-betul. Betul kan? Ya, sebab syaitan dan jin, ya, mereka itu adalah kazzab, pembohong. Ya, macam mana dia tahu perkara ghaib itu? Ya, dia bukan lihat, dia bukan nampak. Ya, jadi ditipu oleh syaitan dan jin. Ya, yang jahat itu yang berusaha untuk mengkufurkan, mengkafirkan seseorang. Sebab itu kita ingat 7 jalan syaitan nak menyesatkan manusia. Minal jinnati wan nas. Syaitan daripada jin dan manusia. 7 jalan. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Muflih Al-Maqdisi rahimahullah. Jalan pertama ni, sampai hari kiamat dia akan jalan ni 24 jam cari jalan untuk membawa orang-orang yang beriman, khususnya untuk mensyirikkan Allah, agar keluar daripada iman ni. Iman dia keluar, terbang daripada dirinya, menjadi orang yang murtad, kafir kepada Allah. Ya, musyrikun kafirun. Ini nombor 1. Itulah ikrar syaitan. Dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan, betul kan? Aku akan menyesatkan mereka. Ya. Yang pertama, gagal pintu pertama, syirik. Pergi kepada bid'ah. Sebab mensyariatkan sesuatu yang tak disyariatkan, seolah-olah dia mengambil hak Allah Ta'ala. Dia pun berbahaya, sampai boleh membawa pada bid'ah mukafirah, keluar daripada agama, kafir. Sampai itu bid'ah. Yang ketiga, melalui pintu dosa besar. Selain daripada 2 ni. Ni dah 2 dosa besar. Ni dosa paling besar. Dosa nombor 2 paling besar. Nombor 3, selain daripada itu, syirik. Syirik pula. Riba, zina, mencuri, membohong, ya, solim dan sebagainya. Ni dosa-dosa besar. Ya, menipu, rasuah dan bagai-bagai lagi dah. Yang keempat, gagal pintu dosa besar, pergi menerusi pintu dosa kecil. Ya. Pintu dosa kecil tak dihitung banyak. Tapi Allah bantu kita dengan luas rahmatnya, menerusi amal-amalan sunat, amalan wajib gugur. Berwuduk gugur,
Langkah kaki pergi masjid hari Jumaat, ke Jumaat, gugur habis. Dia berpuasa pada bulan Ramadan, menghidupkan malam, gugur dosa-dosa dia. Dosa kecil. Gagal dosa kecil. Pergi berusi yang kelima. Iaitu berusi, dia sibukkan kita dengan perkara-perkara yang tak utama daripada yang utama. Ni priority dia panggil. Patut A dulu buat, pergi buat C, D, E. Contoh, patut belajar ilmu yang wajib, dia pergi sibuk dengan ilmu yang sunat. Patut belajar akidah, dia duduk sibuk bumi dia bulat ke, lepeh ke, rata ke. Ni COVID ni konspirasi ke apa ke? Ni, padahal tauhid tak belajar. Ya. Beribadah masih gagal. Doa-doa yang Nabi SAW ajar tak ada hafal. Ni penyakit kena tipu oleh syaitan. Menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang tak disuruh untuk menyibukkannya. Sibuk dulu. Utamanya mana? Belajar. Beramal. Bukan berdebat. Bukan berbahas. Sepanjang usia kita ni berapa banyak kitab yang kita dah baca untuk satu-satu tajuk perbahasan. Dan dalam perbahasan, kena ikut prioriti mana dulu yang patut kamu kuasai. Dan belajar bukan untuk berbahas. Macam ulama' ni. Padahal juhala, jahil. Gagal pintu tu, syaitan pergi pintu yang ke-6. Iaitu berlebih-lebihan dalam perkara mubah, perkara harus. Berlebih-lebihan. Kereta dah ada 2, cukup dah. Beli sampai 3, sampai 5. Motor ada 2, beli sampai 5 ni. Ya. Kasut ada 3 pasang, cukup dah untuk kerja hanya sebulan. Sampai 5 pasang, 7 pasang. Baju sampai 30 pasang. Setiap hari tukar. Tu syaitan tipu tu pula. Yang ketujuh, tak ada siapa manusia yang selamat daripada tipuan syaitan. Betul kan? Siapa yang selamat? Ya, solat berkhayal. Rakaat berapa dah lintah. Ya, dia makmum bukan imam, dia berlupa. Ya, macam-macam. Jadi tengok tipu daya syaitan ni bukan senang nak selamat, melainkan orang-orang yang berusaha untuk mengetahuinya, memahaminya. Sebab tu kita kena belajar tentang syaitan. Ya. Sebab apa? Jangan terjatuh ke dalam perangkap syaitan. Sebagaimana kita belajar tentang wajib beriman kepada malaikat, maka kita kena belajar juga tentang syaitan. Sebab syaitan itu adalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan dia itu adalah musuh kita. Macam mana kita nak memenangi dalam perlawanan, peperangan dengan musuh kalau kita tak kenali musuh? Know your enemy. Yeah. Know your enemy, know yourself. In any battle, for sure you know the end result. Itu kaedah. Ketahui diri anda, ketahui musuh anda. Dalam apa-apa peperangan, anda boleh jangka keputusan dia. But if you don't know your enemy, you know yourself, macam mana nak pasti? Betul kan? Kita tahu kekuatan kita, musuh kita tak tahu. Macam mana kita tak tahu? Kita menang ke tidak? Uncertainty. Yang lebih parah lagi, ya, tak tahu tentang diri kita, tak tahu tentang musuh. Lagi berserabut. Faham ni? Macam orang nak, contohlah, sukan lah, contoh sukan. Ahli tinju tu. Dia nak lawan nak merebut apa kejuaraan dunia. Dia mesti tahu tentang diri dia saja ke tentang musuh dia tu yang dia nak lawan tu. Mesti dia tahu tentang lawan tu, kat mana kelemahan dia, kat mana kelebihan dia dan sebagainya. Bila dia tahu di mana weaknesses of his or her opponent, dia tahu kesempatan bila. Oh, ni lawan aku ni, kalau round pertama, round kedua dia lambat sikit. Dia nak cergas. Waktu itulah aku kena serang dia. Sebab bila masuk round ketiga dia dah strong. Dia dah tahu readjust. Itu contoh. Apatah lagi syaitan, wajib kita tahu. Sebab siang malam kerja dia. Inna syaitana lakum adu fattakhizu adu. Syaitan tu musuh kamu yang paling utama. Nombor 1 dia. Jangan kamu letak di nombor 3, nombor 4, nombor 7 tak. Bila syaitan tu musuh utama, maka dukun, bomoh, tukang sihir, tukang ramal ni musuh kita nombor 1. Jangan pergi pada dia. Ya, usaha dengan cara yang disyaratkan, yang diperintahkan sesuai dengan syariat. Yang tidak mengandungi elemen-elemen bersahabat mereka itu dengan syaitan. Sebab mereka ini sahabat syaitan. Waliyazubillah. Baik, cukup setakat itu. Ya, betapa pentingnya bab ini, dan bab ini sentiasa dibincangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan akidah. Ya, contoh Nabi SAW sebut jauhi 7 dosa besar. Yang pertama syirik kepada Allah. Sihir. Ni, mak. Sihir dan sekutu-sekutu dia. Pakai kopiah, pakai ketayak, pakai serban. Tu dia bersilat, tak payah nak touching. Dari jarak jauh je. Nak serang je. Kan sekarang ada tersebar dalam video YouTube tu. Oh, dia buat begini je. Jatuh terpelanting, berguling-guling.
Oi, berjanggut, berserban bagai. Ini. Ya. Penampilannya nampak ahli agama. Penampilannya ustaz, tapi syaitan. Sebab ilmunya itu adalah ilmu syaitan. Dulu ingat, sekarang dah timbul balik macam-macam ni. Aliran ya silat-silat di kebatinan dan sebagainya. Dulu, pada kecil-kecil dulu, zaman dulu, ada satu silat nama dia Nasrul Haq. Dia bila seru bagai-bagai, turun tu, oi, kebal dia. Ya, tak payah datang dekat, tolak begitu je, melambung. Cuba tengok Nabi SAW dan para sahabat, ada ke ilmu macam tu? Ada tak? Itu semua syaitan. Ya. Dan ilmu itu akan terbatal dengan qala Allah wa qala Rasul. Sebab syaitan pasti akan terkalahkan dengan ilmu yang hak. Kalau itulah kamu ada ilmu, tentulah umat Islam dah menguasai dunia. Orang kafir dah kalah lama dah. Ya, kalau itulah ilmu kamu hebat, tentu penjajah tak dapat menjajah tanah Melayu. Belanda yang kecil tu, negara kecil saja. Belanda tu, kalau pernah pergi ke Belanda, Netherlands, Amsterdam tu, negara dia pun di bawah parah laut. Dapat pemerintah tu, Indonesia, dalam tempoh yang sangat lama, berapa ratus tahun, Indonesia tu dijajah oleh dia. Kamu kebal ke tak kebal, dengan senapang dia mati kamu. Nampak tak? Perjuang bukan kebal. Itu semua pakai ilmu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bagaimana Allah akan beri kemenangan? Menggunakan cara yang salah. Berjihad, umat Islam berjihad. Kalau dia gugur, syahid. Ya, kalau dia tak gugur syahid, dapat pahala syahid. Dua-dua dapat pahala. Ini semua ajaran-ajaran sesat lagi menyesatkan, menyebabkan tanggalnya, terbangnya iman menjadi kafirnya. Wajib dia bertaubat. Tinggalkan seluruh ilmu-ilmu itu. Ya, itu silat lagi satu bab jurusan itu. Ilmu kebal lah. Ilmu boleh berjalan atas daun apa? Daun pisang lah. Ya, parang boleh terbang lah. Ini semuanya perkara-perkara yang tak akan berlaku kecuali dengan bantuan jin dan syaitan. Walaupun penampilannya ustaz tu, guru bagai, bukan. Ya, para ulama salafus soleh itu yang Allah bagi istimewa pada mereka, karamah saja. Itu pun bukan boleh diulang. Ini boleh diulang. Bila-bila tak boleh buat. Ini semuanya adalah pembohongan, tipu daya syaitan. Sungguh ini adalah bab yang wajib kita ketahui dan ilmui. Ada perbahasan khusus ketika membincangkan bab yang berkaitan dengan akidah. Tapi cukup dengan pesanan Nabi SAW, bersabar, ya, rawat sesuai dengan aturan. Kita sendiri, Nabi SAW dah ajar, boleh merawat diri sendiri. Betul kan? Bersabar. Mengharapkan pertolongan dan bantuan Allah. Jika mati, kita mati dalam keadaan mendapat keredaan, dihampunkan dosa, dimasukkan dalam syurga. Itu lebih baik daripada sihat. Boleh faham? Tapi jangan salah faham. Bukan bermakna bila kita ucap begini, kita berharap sakit tak. Tapi jangan heran, ada di kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka risau kalau mereka sihat. Oh, sebab tahap tu, itu orang yang memiliki tawakal yang sangat tinggi kepada Allah. Sebab manusia itu darjatnya di sisi Allah berbeza-beza. Ya, ada di antara mereka bila diuji dengan sakit, mereka tak cari jalan untuk kesembuhan. Bahkan mereka tidak meminta orang untuk meruqyah diri mereka. Mereka bersabar di atasnya. Ya. Itu ada special di antara specialnya orang, tapi sedikit, qalil. Ya. Jadi umumnya Nabi SAW perintahkan kita untuk mencari jalan kesembuhan. Ditimpa sakit dapat pahala, merawat sakit pun dapat pahala dengan aturan yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau keluar daripada landasan itu, maka dahlah ditimpa sakit, musibah, ditimpa lagi murka Allah Ta'ala. Jika tidak mengikut aturan syariat, melanggari perintah Allah, demi nak sakit, semua cara dia ikut, semua dia langgar. Tak kira dah halal haram, ya syirik atau tauhid, semua dia langgar. Ya, kalau dia pergi ke tauhid tak apa, dia pergi kepada kesyirikan yang merugikan dirinya selama-lamanya di negeri akhirat. Ya, semoga Allah menjaga kita daripada terjerumus, terjatuh ya ke dalam perkara-perkara yang membahayakan akidah kita. Akidah itu lebih berharga, lebih mulia ya daripada dunia dan seisinya. Kerana itulah syarat untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk mendapatkan keredaan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ya, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling jahat, maksiat yang paling jahat, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Tidak ada bandingan. Kerana itu adalah hak Allah. Allah tak redha dia disyarikatkan dan dia disekutukan dengan apa-apa pun. Ya. Ini kaedah yang sangat agung. Baik, cukup setakat itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjaga akidah kita. Ya, membimbing kita agar istiqamah di atas tauhid, menjauhi syirik sejauh-jauhnya.
Dan itulah makna Islam, yaitu ya wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri, bara' daripada kesyirikan dan sekutu-sekutunya. Walaupun sebesar zarah, jauh, sejauh-jauhnya. Semoga Allah menggunakan kita iman yang murni, yang bersih, yang bebas daripada sebarang kesyirikan. Dengan itulah maka kita mendapat syurga seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Banyak umur, insya-Allah kita akan memasuki bahagian yang terakhir dalam bab yang kelima ini, iaitu bahagian kelima dan bahagian keenam. Jangan gundah, jangan risau kerana tidak dapat mengejar dunia. Dan iaitu bahagian yang keenam, jangan mengadu kepada sesama makhluk. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya adalah milik Allah. Yang kita bersyukur di atas nikmat Allah yang tak terhingga. Allah jadikan kita sebagai seorang mukmin, jadi seorang muslim, dan Allah berikan kita hidayah. Moga-moga Allah tetapkan dan Allah matikan kita kesemuanya nanti dalam ya husnul khatimah, dapat bersama dengan pengarang kitab ini, yaitu Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aitin hafizahullah taala. Dapat kita semuanya berada dalam syurga yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.